Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada petang pagi ini untuk kita teruskan menyambung tadabbur surah Al-Baqarah ayat ke-28 dengan kita bacakan ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah. Ya, kaifa apa makna? Bagaimanakah takfuruna, kamu boleh ingkar. Tambah, kamu boleh ingkar billahi, kepada Allah. Wa, dan ni sedangkan, padahal, walhal, macam tu. Walhal boleh juga. Dia wal ni nama dia hal, waw hal, bukan waw ataf. Hal maksudnya di waw dia hal. Hal ni maksudnya keadaan. Maksudnya apa? Waw ni menunjukkan keadaan. Di keadaan ni dia boleh makna dia apa? Walhal ke? Lagi? Padahal. Lagi? Sedangkan. Ataupun dalam keadaan pun boleh. Jadi kita kata, bagaimana kamu boleh ingkar walhal? Bagaimana kamu boleh ingkar padahal? Ataupun sedangkan, bagaimana kamu boleh ingkar dalam keadaan kamu sendiri akui yang kamu dulu? Macam tu pun boleh. Dalam keadaan pun boleh. Okey, jadi kita kata tu waw tu ada 4 makna ni lah. Boleh pilih mana satu ni. 1, 2, 3, 4. Bila nama dia waw ni hal. Okay. Kuntum. Kuntum apa? Kuntum ni dia satu kalimah yang special sikit. Dia kuntum dia fi'il madi ya. Kuntum. Dia daripada kana. Kana ni jadi dia boleh jadi kana, kanu, kuntum. Semua yang ada makna. Jadi semua ni maknanya adalah dahulunya. Macam tu, dahulunya. Kita boleh tambah
Jadi kalau ini dahulunya dia. Ni dalam ni dia punya domain ia. Dalam ni kana mana dia? Dia. Yang ni mereka. Mereka. Kuntum apa? Kamu. Jadi tambah depan ni adalah dahulunya dia, adalah dahulunya mereka, adalah dahulunya kamu. Dia menunjukkan benda tu. Benda yang lama dulu. Jadi bagaimana kamu boleh ingkar? Padahal adalah dahulunya kamu amwatan. Apa dia? Amwatan apa? Amwatan apa? Orang-orang yang dia sebenarnya bukan orang tau. Kalau orang-orang yang mati, mayitun, mayat. Apa benda? Dia rujuk sebagai belum jadi orang lagi ni. Faham? Amwat, sebab tu pakai amwat. Amwat tu pakai matilah, jamak maut. Jadi seolah-olah macam benda mati. Kita ni sebelum ada roh, sebelum adanya jasad kita semua ni macam benda mati, tak ada apa-apa makna pun. Tak ada apa-apa nilai pun kita ni dulu. Amwatan, boleh. Jadinya kita kata benda-benda yang mati sebenarnya. Dahulunya kamu adalah apa? Jadi adalah kamu. Ni adalah dahulunya kamu. Apa ni? Benda-benda yang mati. Benda-benda yang mati. Adalah dahulunya kamu. Kuntum ni mana apa semua? Adalah Baik, ahsantum. Amwatan, benda-benda yang mati. Jamak dia. Mautan jamak amwatan. Kalau orang seorang mati, mayit. Okey. Fa'ahya. Lalu. Okey kita tengok ni fa. Fa ni nama dia huruf ataf. Menunjuk tertib aturan aturan. Fungsi dia atau ni menunjukkan aturan, susunan yang kadar masanya cepat. Tiada selang masa. Drastik. Lepas tu fa ni kita kata tiba-tiba. Faham? Dia drastik. Ada istilah lah. Dia kata, jadi dulu kita ni tak ada apa-apa, tiba-tiba hidup. Faham? Jadi kita faham nanti, kita tengok dalam surah lain. Apa maksud ni, ayat ni? Okey. Fa'ahyakum. Lalu tiba-tiba ahya. Ini fi'il. Ni fi'il madi. Ahya. Telah menghidupkan oleh dia. Allah hidupkan. Telah menghidupkan oleh dia. Dia besar. Di besar. Lalu dia telah menghidupkan oleh dia. Telah menghidupkan oleh ia. Dapat? Maknanya? Telah menghidupkan oleh dia. Dia tu, di tu dibesar sebab rujuk pada siapa tu? Dia tu siapa? Allah. Allah. Kum. Akan kamu. Ulang balik yang rangkap pertama dulu. Saya tunjuk. Cuba terjemahkan. Maknanya nak pastikan dapat ke tak semua ni. Okey, kaifah? Bagaimanakah takfuruna? Kamu boleh. Jadi fi'il mudhari' boleh tambah boleh kadang-kadang. Kamu boleh ingkar sebab dia fi'il mudhari', boleh tambah sikit. Ataupun boleh tambahan yang lain juga. Takfuruna. Ini fi'il mudhari'. Kamu boleh ingkar kepada bukan dengan. Bi ni mana apa? Kepada Allah
Wa sedangkan, walhal padahal, okey, kuntum adalah dahulunya kamu. Kalau nak tahu lebih jelas tentang istilah-istilah ni, datang kelas hari Ahad. Nanti kita belajar. Fokus kat bahasa. Ini saya cuba bagi secara general je lah. Adalah dahulunya kamu amwatan. Tak payah adalah dah, sebab ada adalah kat sini dah. Kan? Dahulunya kamu apa? Benda-benda yang mati. Benda-benda yang mati, jamak. Fa lalu tiba-tiba. Tiba-tiba ahya, telah menghidupkan oleh dia, di besar. Kalau Yahya dia hidup. Dia ada hamzah depan ni, maksudnya kalau haya je tak ada hamzah. Telah hidup oleh dia. Dia hidup, dia telah hidup. Kalau ahya, menghidupkan. Sama ke tak sama? Cuma tambah apa depan? Hamzah je depan. Contohnya nazal. Nazalah turun. Dia telah turun oleh dia. Kalau tambah anzala, telah menurunkan. Sama tak turun dengan menurunkan? Tak sama. Sama juga dengan ni. Kalau fahaya, dia hidup sendiri. Tak. Ini ahya ni apa? Allah yang menghidupkan. Boleh? Jadi kat sini, lalu tiba-tiba telah menghidupkan. Sebab tu dia tu merujuk pada apa? Allah, dia besar. Tak ada siapa pun yang boleh menghidupkan sesuatu melainkan hanya Allah saja. Telah menghidupkan oleh dia akan dapat lah. Okey. Letih ke tak letih? Jom. Sikit-sikit. Dia kena summa. Okey ni, summa. Ya, summa apa? Summa dengan fa. Nama dia juga ni harfu berfungsi, dia tartib juga. Ni pun susunan juga. Urutan juga. Ni huruf ni gunanya untuk urutan. Jadi yang ini tak boleh melangkaui depan dia. Dia mesti turutan. Dia macam wa. Wa pun huruf turutan fa, summa. Wa ni gandingan Ali dan Ja'a Ali wa Muhammad. Apa maksud dia? Telah datang, Ali datang bersama Muhammad, Muhammad pun datang. Kalau saya kata Ja'a Ali fa Muhammad, apa dia? Ali datang, tiba-tiba Muhammad pun sampai. Faham? Ja'a Ali summa Muhammad. Apa dia? Ali datang, lama tak tahu bila, kemudian baru Muhammad datang. Faham? Itu fungsi wa, summa, fa, summa. Beza. Okey? Okey. Jadi kat sini ni sama tak macam fa? Tak sama. Summa yumi tu ada masa yang berapa lama masa dia? Summa tak tahu. Ni takkib. Bila kesudahan akibat tak tahu. Jadi summa yumi tu, ada ya ni. Yumi kemudian. Kemudian, jadi kita faham lah bila sebut kemudian. Summa digunakan kemudian ni, maksudnya apa? Tak ada jangka bila kemudian tu bila. Sebab itu kita tahu tak umur kita bila mati? Tak tahu bila matinya. Ada yang 100 tahun, ada juga yang umur dia 950 tahun baru mati, ada tak? Siapa? Kan para Nabi Nuh. Kan? Ada juga begitulah. Jadi summa yumi, kemudian yumi tu dia mematikan. Dia mematikan. Jadi ni fi'il apa? Ni mudhari' pula. Ni fi'il mudhari'. Ni fi'il madi. Ini benda yang telah berlaku, Allah kata. Yang ini benda yang sedang dan akan berlaku. Sedang dan akan berlaku. Jadi kemudian dia akan mematikan kamu. Akan mematikan kamu. Boleh? Tambah akan kat situ.
Boleh juga tambah boleh sama macam ni, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Sini kata kamu bolehkan, ni pakai fi'il mudhari kan? Boleh tak tambah boleh? Boleh juga. Kemudian dia boleh mematikan kamu, dia ada hidupkan, dia boleh matikan. Sama, boleh. Tafsiran dia lain sikit pula. Macam tu. Boleh? Sekali lagi. Kemudian dia boleh mematikan kamu. Dan yang pasti dia akan mematikan kamu. Dan yang pasti juga kamu sedang mendatangi kematian ini. Betul? Sebab tu ni sedang berlaku ni. Boleh? Semua betul. Semua betul dan menambah apa? Menambah manfaat tak untuk kita? Kefahaman. Menambah inti. Inti makin sedap. Kita kan kari pap tambah apa lagi? Bawang. Boleh tambah tak cili? Boleh. Boleh tambah lagi? Boleh. Makin sedap. Faham? Macam tu juga bahasa. Okey. Sekali. Kemudian dia akan mematikan boleh mematikan kamu. Dan dia sedang mematikan kamu. Betul tak? Ya, kita sedang menuju ke arah itu. Semua. Boleh? Okey. Summa. Kemudian yuhyi. Yuhyi apa? Jadi ingat, kemudian ni juga masa dia boleh jangka tak dua ni? Tak boleh. Ni tak boleh jangka, ni tak boleh jangka. Bila waktu tak tahu berapa lama. Berapa lama akan jadi yang ini? Berapa lama akan berlaku perbuatan ini, dan kemudian selama beberapa waktu akan berlaku perbuatan ini, tak tahu bila. Okey? Summa yuhyi. Yuhyi apa? Dia menghidupkan. Sama tak macam ni? Sama ke tak sama? Tak sama. Ni telah. Ini apa? Dia akan hidupkan. Dia boleh hidupkan balik. Dia sedang akan hidupkan nanti. Sedang menuju ke arah tu. Sama juga macam makna ni. Okey? Dia akan menghidupkan kamu. Sama juga. Jadi boleh tambah apa kat sini? Boleh tambah sedang, boleh akan, boleh pun boleh juga. Tambahlah tengah-tengah. Dia, yang penting maknanya dia menghidupkan. Tengah-tengah dia boleh tambah ni. Okey. Yang ini dia letak apa? Telah. Dah berlaku sekali. Okey. Summa yuhyi, kemudian dia menghidupkan kamu. Summa. Kemudian. Sama juga. Tiga fasa ini maksudnya apa? Jangka waktunya lama. Tak tahu bila. Bukan berlaku secara urutan terus. Tak. Okey, summa ilahi. Kemudian ilahi kepadanya. Nya ni merujuk pada siapa? Allah. Ahya dia dalam ni, huwa dalam ni merujuk pada siapa? Allah juga. Jadi hi ni dia kepadanya turja'un. Kamu dikembalikan. Kamu kembali ke kamu dikembalikan? Kamu dikembalikan. Dikembali. Kalau kamu kembali? Kalau kamu kembali, sama je ejaan dia. Apa bacaan dia? Tarji'un. Kalau tarji'un, kamu kembali. Kalau turja'un, kamu dikembalikan. Apa beza ni? Apa dia punya inti dia yang kita dapat faedah? Kenapa tak pakai yang ni? Kenapa ni? Sama je kan? Kamu kembali dengan kamu dikembalikan. Sama tak sama? Apa beza? Jadi di sini kamu, dalam ni ada kamu tak? Dalam ni ada kamu. Yang ni ada kamu tak? Ada. Kamu kat sini, ni nama dia pelaku dia. Kamu kat sini nama dia objek. Jadi yang ni dengan ni mana ada power? Kamu sini mana yang ada power? Kamu yang ni ada power tak? Ni ada kuasa tak? Ada, sebab dia pelaku. Dia yang buat kerja tu. Dia ada power kan? Yang ni ada power tak? Tak ada. Dia duduk diam je. Siapa yang buat? Allah. Nak ke tak nak ke, dia kena ikut saja si pembuat tersebut. Betul? Ni nama dia objek. Dia hanya tadah je lah.
Jadi siapa orang kafir ke, orang siapa pun tak nak kembali pun, tapi kamu akan dikembalikan juga. Sama ada secara paksa atau rela. Faham? Macam tu maksud dia. Paksa rela lah. Dia tak nak bangkit ke, tak nak apa ke, kembali ke, tak nak masuk neraka ke, semuanya kamu akan dikembalikan. Kamu tak ada campur tangan dalam hal ni. Tak boleh campur tangan sikit pun. Ni maksudnya dia sebut bila bezanya ni. Beza ni je. Faedah besar tak? Penting tak belajar bahasa Arab? Penting. Baru boleh faham, kalau tidak kita tak tahu. Ni ayat pendek je. Banyak lagi tak khazanah dalam Quran yang kita kena belajar? Banyak. Permata yang cukup banyak sangat. Okey, jadi tu sikit. Jadi boleh faham, terjemah balik. Summa summa. Kemudian dia besar. Dia mematikan kamu. Summa. Kemudian dia menghidupkan kamu. Summa. Kemudian kepadanya kamu akan dikembalikan. Okey. Ini jom tengok. Sepatutnya mana depan ni ke ni? Mana yang kalau kita bahasa normal, yang ni depan ke ni depan? Kalau kita kata biasa summa turja'una ilaihi ke summa ilaihi turja'un, mana yang normal? Ilahi kat belakang ke kat depan? Depan, ya ke? Kita cakap kat orang kan, ke rumah itu kamu pergi ke kamu pergi ke rumah itu? Tapi ni pula normal pula ke lain? Kepadanya kamu kembali ke kamu kembali kepadanya? Mana normal? Bahasa kita biasa cakap kamu pergi kepadanya ke kepadanya kamu pergi? Kamu pergi kepadanya. Kan? Betul tak? Ke rumah itu kamu pergi ke kamu pergi ke rumah itu? Biasa bahasa normal. Mana satu? Kamu pergi rumah tu lah. Jadi mana depan ni, sepatutnya depan kan? Tapi sekarang ni kat depan. Kenapa? Kan itu juga bahasa juga. Susunan pula. Tadi makna. Ni saya suka terbitkan benda ni sebab supaya rasa cinta nak belajar bahasa Quran. Selalu kelas bahasa Arab ni, kelas bahasa Arab nak belajar betul-betul ni, tak ada ramai nak belajar pun. Tak sanggup. Dia sanggup nak dengar je kan. Tapi kita nak faham sendiri ni. Dah apa? Mandiri kita. Baca Quran kita ada mandiri. Kita boleh berdiri ni. Tengok apa ayat Allah nak sebut pada kita. Sebab Quran milik siapa? Ustaz yang belajar bahasa Arab ke semua? Semua kita. Bukan nak cakap Arab, cuma nak faham saja apa yang Allah firman kepada kita. Betul? Jadi benda ni penting. Kita kena belajar. Jadi dia ada kaedah bahasa juga. Jadi ilaihi nak menunjukkan apa ni? Jadi bila satu kalimah di ke depan kan, maknanya benda tu mana yang mustahak. Nak tunjuk satu mustahak yang manusia kena sedar. Kembali ni tak payah peduli dah, memang pun pasti pun. Tapi kepada mana kembalinya? Kalau kembali jadi tanah macam haiwan tak apa. Sebab itu dalam surah An-Naba, apa dia? Orang kafir ni bila dia tengok kan, semua dihisap, manusia dihisap tak binasa, masuk neraka pula lagi. Dia boleh nampak binatang ni semua yang ada bertanduk, kambing bertanduk dengan tak ada tanduk. Dulu kambing tanduk ni dia tanduk kambing yang tak ada tanduk tu. Lalu dia akan dihisap sama-sama, jadi apa? Jadi debu sebenarnya. Ku ni turaban. Allah kata, lepas dah jadi je, ku ni turaban. Jadilah kamu debu. Jadi tak ada apa-apa dah. Tapi masalahnya ini, manusia semua akan diazab lagi pula. Jadi dia kata apa? Apa ayat dia? Surah An-Naba tu? Alangkah baiknya kalau aku jadi macam ni, jadi tanah. Sebab apa? Sebab tu nak ditekankan, ilaihi, kamu ni kembali ke Allah. Allah ada dua je nanti tempat dia, syurga neraka. Syurga milik Allah, neraka milik Allah. Faham? Ni ilaihi turja'un ni nak tekan. Pasti kembali. Binatang pun kembali. Tapi apa? Kembali jadi tanah. Kamu kembali bukan sia-sia. Ni membezakan dia. Kena jaga-jaga kat sini. Ilaihi. Itulah satu faedah dapat. Banyak lagi lah. Boleh lah? Sikit. Banyak dalam Quran semua yang diubah macam ni. Sebab apa? Nak tunjuk mana yang penting. Kamu
Tentang ni tak penting. Tentang ini kamu kena penting. Ilaihi ni penting. Okey. Baik. Jadi ayat ini adalah pertanyaan kepada Allah. Kaifa ni pertanyaan ada banyak jenis. Pertanyaan ni dalam bahasa Arab, kaifa ni istifham. Disebut istifham maknanya minta faham. Minta faham. Jadi kita pun tanya, adakah kita tanya pasal nak minta faham, ataupun tanya saja nak persoalkan, ataupun tanya sebab olok-olok, atau tanya sebab nak ingkar. Kan kita pun tanya macam tu. Contohnya, takkanlah macam tu. Kenapa boleh jadi macam ni? Kadang-kadang kita tanya sebab apa? Sebab kita tahu ni salah. Kita nak ingkari dia dengan kita pertanyaan. Faham? Jadi dalam ayat ni juga Allah tanya ni sebab Allah tak tahu ke? Tak, Allah nak ingkari. Pelik, takjub. Macam mana kamu boleh ingkar? Apa sebab kamu ingkar? Tak patut kamu ingkar sebenarnya, maksud dia. Tak patut kamu ni ingkar. Tapi Allah tak kata macam tu. Allah kata kaifa dengan soalan. Macam mana kamu boleh ingkar sedangkan tak patut kamu ingkar? Sebab jelas bukti-bukti ni kamu ini apa? Ini je cukup. 4 bukti yang kamu tak patut ingkar. Faham? Okey. Jadi ingkar di sini makna dia apa? Ingkar di sini makna dia apa? Jadi kita tengok selepas ingkar ni, dia kata ni, kalimah apa ni? Allah. Bila Allah gunakan Allah, dengan Allah kadang-kadang guna Rabb untuk tunjukkan apa? Ada kalimah dia kata Rabb, boleh tak? Kaifa takfuruna bi rabbil alamin. Boleh? Sama? Kenapa? Billahi. Dalam surah 51, 56. Ayat 56. Ayat ni biasa kan selalu baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi wa ma khalaqatu. Khalaqtu. Jadi dalam ayat ni dia ada dua-dua. Khalaqtu. Jadi bila sebut khalaqtu maksudnya apa? Allah itu sebab dia kata dia Rabb al-alamin. Dia itu adalah Rabb al-alamin. Rabb ni maksudnya dia yang cipta. Dia cipta apa? Dia cipta alam. Dia cipta alam. Rabb ni disebut maknanya apa? Bila Allah sebut Rabb, dia nak tunjukkan apa yang dia buat. Bila dia namakan dengan nama zat dia Allah, dia tunjukkan apa yang kamu pula patut buat. Faham? Bila Allah sebut Rabb dalam Quran, nak tunjukkan apa yang aku buat untuk kamu, nikmat-nikmat dia, apa dia punya hak yang patut kita letakkan pada Allah. Manakala bila Allah sebut Allah, apa dia? Apa pula yang hamba, yang kamu ni semua, alam ini patut buat pada dia, patut buat pada Allah. Okey. Bila sebut Rabb al-alamin, apa maksud alamin? Sekalian alam. Tuhan langit dan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma.
wa ma tahtas sara. Itu dalam surah Toha ayat 5. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya dan apa yang ada di bawah bumi, di dalam bumi juga, semuanya milik Allah. Jadi bila sebut Rabb, maksudnya dia Khaliq. Dia ni adalah Tuhan yang mencipta. Dia cipta alam. Kita kena ni tauhid ni. Dua-dua ni kita kena kenal ni. Dengan apa? Apa maksud dia cipta alam? Alam ni apa? Alam ada berapa? Secara ringkas 3. Alam yang sekarang ni ada berapa? Ada nyata dengan ghaib lah. Musyahadah dengan ghaibah. Alam yang boleh nampak dengan tak boleh nampak. Dari segi tempat ada 2 juga. Apa dia? Langit dan bumi. Dari segi masa ada 2 juga. Apa dia? Malam siang. Okey. Yang lain, masa lain. Dunia dan semua 2. Faham? Bila sebut alam, itu alam. Apa dia? Yang nampak dengan ghaib. Kedua, langit dan bumi. Ketiga, dunia dan akhirat. Okey. Jadi Allah yang cipta semua tu. Jadi apa yang ada kat alam yang nampak? Yalah, apa yang ada kat dunia. Bila sebut dunia, maknanya apa? Semua yang dicipta. Apa yang dicipta? Jadi kat dunia ada apa? Manusia lagi, binatang lagi, tumbuh-tumbuhan lagi, benda matilah. Itu makhluk di kat bawah bumi. Makhluk langit, bintang-bintang, itu semua daripada alam. Siapa yang buat? Allah. Faham? Okey. Satu, itu pertama. Yang ghaib, makhluk ghaib, jin dan malaikat, syaitan. Jin, malaikat dan syaitan itu ghaib. Okey, jelas macam tu. Jadi bila sebut manusia, maknanya apa? Termasuklah nabi-nabi, wali-wali ke apa benda ke semua. Itu semua makhluk yang Allah cipta. Boleh tak sembah dia orang? Boleh tak puja dia? Tak boleh. Faham? Ini masalah je nanti berlaku kat situ lah. Sedangkan Allah kata alamin ni maksudnya semua tadi tu lah. Tiba kenapa naik angkat alamin tu seolah macam Rabb pula? Tak patut. Tak patut dia puja matahari, tak patut dia puja Nabi sendiri pun. Nabi itu masuk yang Allah cipta, termasuk. Tak patut dia puja wali-wali pun sebab apa? Itu makhluk yang Allah cipta. Tak patut dia puja matahari pun sebab apa? Itu makhluk yang Allah cipta. Tak patut dia puja para malaikat sebab apa? Itu juga makhluk yang Allah cipta. Faham? Ada tak yang puja? Ada. Sebab apa? Keliru dalam bab ni je. Kan? Jadi bila sebut Allah, jadi dimasukkan sampai kat sini nanti Okey. Sebab itu Allah ni dah cipta dia, dan Allah juga yang apa dia? Memiliki. Malik. Pemilik semua tu juga. Dia cipta dan dia memilikinya. Apa maksud Malik ni? Rezeki dia semua milik Allah. Mulia dia, hina dia, semuanya milik Allah. Seseorang tu, saya ni ke, kita ke, para nabi ke, mulia dia sendiri mulia itu Allah yang datangkan kemuliaan kepada dia. Allah yang datangkan. Sebab itu dalam surah Al-Mulk Allah kata apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat dia, Allah saja yang pemberi berkat semuanya. Mekah ni tanah itu berkat sebab apa? Tanah tu sendiri berkat ke? Tidak, Allah yang turunkan keberkatan. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkatan. Adakah malam itu sendiri berkat asalnya? Tak, Allah berikan keberkatan malam tu. Nabi Muhammad berkat tak? Adakah sendirinya asalnya sudah berkat? Tak, Allah yang berikan kemuliaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena faham yang itu dulu. Kenapa manusia salah dalam faham berkat ni? Sebab tu dia boleh puja kubur wali semua. Sebab apa? Salah faham berkat. Dia silap dalam bab tu. Berkat milik siapa? Allah. Mana ada orang boleh letakkan berkat tu dia sendiri, dan diletakkan orang lain pula letak berkat kepada orang tu? Tak boleh. Kita tak boleh letak suka-suka. Ini bab ni kena jelas. Jadi ini berkaitan tauhid. Kalau salah boleh jadi apa? Syirik.
kufur. Dan juga yang uruskan, yang ketiga Rabb. Yang mudabbir, apa ni? Mudabbir? Allah tadbir. Apa maksud mudabbir tadbir? Apa sifat-sifat dia? Allah yang memberi mudarat, Allah yang beri manfaat, Allah yang hidupkan dia, Allah yang matikan dia. Urus. Rezeki dia siapa tadbir kan? Allah semua juga termasuk. Jadi inilah maksud Rabb. Jadi dalam ayat ini manusia sepatutnya dah faham yang ni. Sebab tu terus letak kepada ini. Okey? Jadi di sini khalaqtu ni Allah cipta. Di sini ni nama dia apa ni? Inilah dia tauhid. Tauhid al-ilm. Al-ilm wal ma'rifah. Tauhid mengesakan Allah dalam ilmu dan kenal dia. Apa yang dia buat, apa beza antara makhluk dan pencipta, kena jelas. Masalahnya tak boleh bezakan. Dia ambil makhluk tu punya sama macam pencipta. Kan? Contohnya seorang guru saya kepada murid-murid, saya kata, kamu buat apa malam tadi? Kan? Dia boleh tahu murid ni buat apa contohnya. Jadi murid tu rasa takut kat siapa? Dia datang, akhirnya dia rajin datang kelas. Sebab apa? Bukan takut pada Allah, tapi takut pada guru dia. Seolah-olah guru dia ada kuasa macam boleh tahu yang gaib. Adakah macam tu? Itu salah tu. Akhirnya dia khauf. Sebab apa? Khauf kepada makhluk, bukan lagi kepada Allah. Syirik juga. Faham? Dia magic pula. Dia boleh macam mana? Itu sepatutnya bukan, tak boleh berlaku kat tu. Itu termasuk syirik halus-halus tu. Asal macam tu, akhirnya jadi hulu. Faham? Sebab tu akhirnya sampaikan apa? Nak minum air kaki pun sampai jadi macam tu sekali. Manusia, syirik. Betul tak? Akibat daripada apa tadi? Akal dia dah rosak. Jadi ini sebab tu ilmu. Ini membentuk akal yang waras kita semua. Sebab tu tahiyat ini pertama. Al-ilm wal ma'rifah. Kenal dulu. Siapakah zat yang Maha Esa ini dan siapakah pula alam ni yang dicipta ni. Beza jauh langit dan bumi. Sebab tu Nabi juga Allah sebut apa? Dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi abdi. Nabi juga maksud abdi, hamba dia. Lailan wa naharan. Kan? Apa? Lailan lah, pada malam hari kan. Allah memperjalankan hambanya. Sebab hamba itu adalah nama yang mulia bagi kita. Bukan hina. Kalau kita ni hamba di sisi Allah, maksudnya bila Allah sebut hamba, maksudnya apa? Kita dimuliakan Allah. Okey. Seterusnya bila Allah sebut yang ini, macam mana kamu boleh ingkar? Maksudnya ingkaru tauhid. Di sini yang dimasukkan ingkar bukan ingkar yang apa? Furuk-furuk. Faham? Bukan ingkar yang furuk-furuk. Ingkar sini apa ya? Tauhid. Ingkar terhadap mengesakan Allah. Faham? Sama ada dalam ini keilmuan ataupun dalam bila sebut Allah, ini apa? Tauhid al-amal wa at-talab. Tauhidul amal wa talab. Setelah faham, ada ilmu, kenal dengan jelas, maka kena buat apa? Bukti dia, amalkannya. Dan juga tolak ni apa? Tolak ni usaha untuk beroleh manfaat daripada amalan tadi. Ni dua ni bentuk secara ringkas. Jadi secara ringkasnya mudah ya, pecahkan dua macam ni lah, lagi senang. Okey, ayat ni disebut, okey, sekali lagi. Pertama apa? Mengesakan Allah pertama dengan ilmu, kenal dia, dan makrifah, tahu dan kenal dia. Ilmu ni tahu, yang ini makrifah apa? Kenal. Ramai orang tahu, contohnya awak kenal tak siapa?
kenal tak seorang tokoh dan sebagainya kan? Sini. Kita tahu nama dia tapi kita tak kenal dia. Orang yang kenal yang jumpa dia kan, yang begitu. Begitu juga dengan kenali Allah ni dengan apa? Kenal apa? Sifat-sifat dia. Sebab itu dalam surah ini antaranya, nanti kita simpan surah ni, surah 59 ayat last. Ayat ya. Khaliqul Bari. 63. Hmm? 23. Ayat 22 hingga 23 hingga 24. 22, 23, 24. Hingga 24. Ni. Jom kita baca ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi la ilaha illa hu. Huwallahu allazi la ilaha illa hu. Alimul ghaibi wasyahadah. Huwar rahmanur rahim. Dialah Allah. Nampak ah? Dialah Allah yang la ilaha illahu. Jadi agama dibina di atas penafian dan penetapan. Ingat, agama kita tahu, syahadah kita dibina di atas penafian dan penetapan. Maksudnya penafian ada ilah, entiti yang boleh dijadikan tempat untuk sembah, kecuali Allah. Illahu penafian, tu. Kemudian alimul ghaibi wasyahadah. Yang kedua, selepas kita jelas yang tadi tu, kita nafikan segala ilah selain Allah dan menetapkan hanya Allah sebagai ilah. Lepas tu kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita kena tahu apa dia? Alimul ghaibi wasyahadah, supaya manusia tak buat semenang-menangnya. Ingat, Allah itu maha mengetahui yang ghaib dan yang syahadah. Dua jenis alam tadi kita bincang. Apa dia? Ghaib dan alam yang nyata. Okey. Kemudian Allah masukkan sifat seterusnya, Huwar Rahmanur Rahim. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi ini adalah sifat yang mendominasi semua sifat yang lain. Okey. Allah ni sifat yang mendominasi. Allah ini apa? Al-Muntaqim ke, kan? Yang segala-gala yang lain tu. Jadi yang mendominasi semua ialah rahmah, sifat maha pemurah. Lagi maha penyayang. Allah mewajibkan diri dia sendiri apa dia? Untuk bersifat rahmah kepada semua makhluk. Bukan maksudnya apa? Allah wajib buat, tak. Allah ni boleh buat suka dia nak buat apa. Jadi dalam hal ni dia mewajibkan diri sendiri untuk bersifat rahmah kepada semua makhluknya. Okey. Kemudian baru Allah sebut sifat-sifat yang lain. Apa dia? Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah yang tiada yang berhak diabdikan diri melainkan hanya Dia. Dialah yang Malik, Raja, Quddus, yang Maha Suci, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir.
Ini jadi maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Bila kita tengok dalam ayat ni, daripada ayat pertama Allah sebut apa? La ilaha illahu. Dia hanyalah ilah satu-satunya. Tak ada ilah yang lain. Jadi kalau manusia carikan ilah yang lain, itu syirik. Hanya dia alimul ghaib. Dia hanya dia yang tahu yang ghaib. Kalau kita kata ada makhluk tahu yang ghaib, itu juga bahaya. Itu rosak. Faham? Nabi tahu yang ghaib. Itu soalan ni. Nabi Muhammad tahu yang ghaib ke tidak? Ya, itu jawapan yang betul. Nabi tahu yang ghaib dengan siapa? Pemberitahuan daripada Allah. Ada tak dalil? Surah 6 ayat 50. Surah 6 ayat 50. Enam 50. Surah 6 ayat 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib. Wa la aqulu lakum inni malak. In attabi'u illa ma yuha ilai. Qul hal yastawi al-a'ma wal basir. Afala tatafakkarun. Ucapkanlah wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah kata pun kepada kamu di sisi aku ni ada perbendaharaan, sesuatu simpanan, khazanah daripada Allah. Tak ada apa-apa pun. Wala a'lamul ghaib, dan aku tak tahu pun yang ghaib. Wala aqulu lakum inni malak, dan aku tak pernah cakap pun aku ni ada kuasa macam malaikat. Tak ada. Siapa ni punya penafian? Ni penafian siapa yang Allah suruh sebut? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia pula dakwa, apa dia kata? Seolah-olah dia kata aku lu lakum indi khazaina. Tak adalah, boleh tak? Kita buanglah tu, seolah-olah ada manusia kata aku lu lakum. Aku cakap kepada aku ada khazanah. Aku ada kemuliaan. Aku tahu yang ghaib. Percayalah pada aku. Boleh tak? Ni Nabi ni yang paling tahu yang ghaib ni. Kita klaim ada manusia boleh tahu yang ghaib, patut dah? Patut ke tak patut? Ini berkaitan cerita apa ni? Tauhid. Esakan akidah, esakan Allah dalam hal-hal tu. Kena jaga. Jadi 3 benda lah yang penting. Khazainuh, berkaitan dengan kemuliaan, khazanah, sesuatu yang istimewa yang ada tersimpan. Dan dia boleh beri keistimewaan pada orang lain lah kalau dia ada. Tapi Nabi kata aku tiada. Lagi apa? Cinta yang gaib juga manusia nak tahu. Dia suka kalau tahu yang gaib, betul tak? Kalau kita tahu sesuatu rahsia yang gaib ni, mesti akan dicari punya. Dia suka. Nabi kata apa? La aku la a'lamul ghaib. Sama juga. Kemudian bila ada power pemalak, manusia cari tak ni? Orang jahil akan cari benda ni. Sebab tu ini Yahudi dan Nasrani dicari benda ni. Yahudi cari kan? Dia cari kuasa. Dia cari magic, dia suka magic, dia suka benda ni. Dia suka dia dapat satu yang luar biasa daripada apa? Dia sebagai hamba.
Jadi kalau manusia sibuk cari-cari kekuasaan itu, cari ilmu kebal ke, apa benda ke yang boleh menyebabkan dia luar biasa daripada sebenarnya dia biasa, ada masalah. Faham kan? Kena jaga-jaga hati-hati. Sebab tu tengok nak berubat ke, tengok orang lah, cari betul-betul, jagalah. Lebih baik kita ni apa, kalau kita sembuh pun dengan benda yang syirik, dengan kita diuji Allah dengan sakit yang mana kafarah dosa kita banyak, mana lagi baik? Nak cari sembuh susah, tapi nak cari yang betul-betul ni, dengan kita sembuh kerana asbab buat syirik tadi, memang itu ujian. Kadang-kadang buat syirik tapi sembuh, betul? Pergi buang siam sembuh. Mana lagi patut, biar sakit atau sembuh kerana sebab tu? Ya, biar sakit. Itu ujian ni, Allah uji kita. Jangan lacurkan akidah kita tu kerana tu tadi. Nak sihat punya pasal, sanggup gadaikan benda tu. Jaga-jaga dalam hal tu. Ini. Kaifa takfuruna billah, mereka tak agungkan Allah dengan sepatutnya. Boleh ya? Ini maksud dia tauhid, ingkarut tauhid. Baik. Jadi balik pada ayat tadi. Surah saya ada tadi ayat. Dalam ayat lain ya. War-Rahman Rahim. Demikian juga cerita tentang yang ghaib yang paling besar. Apa dia? As-Sa'ah, hari kebangkitan, hari kiamat berlaku bila? Ini juga jangan kita terlalu berlebihan. Betul? Satu lagi prediction tentang kontroversi yang macam-macam. Kontroversi bukan kontroversi, apa dia? Apa nama dia? Konspirasi kan? Jangan berlebihan, jadi berlebih. Memang konspirasi ni berlaku bila? Konspirasi ni berlaku sejak bila? Bukan zaman kita je konspirasi hebat dah berlaku. Zaman Nabi dah ada dah. Memang sejak orang-orang yang musuhi Nabi ni dah buat konspirasi lama dah. Kita sibuk dengan konspirasi, tapi kita tak ada apa, akhirnya mencemar kita punya bahagian sini dan mencemar bahagian sini. Habis dah. Faham? Itu kadang-kadang tu terlebih. Sama juga dalam hal kiamat. Nabi dah nafikan, Nabi dah elak diri dah, tak nak jawab dah. Aku tak tahu benda ni. Ini bukannya dalam surah Al-Mulk ada kan? Surah Al-Mulk ayat 26. Apa dia? Mereka kata, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Nabi tanya apa? Kul. Surah Al-Mulk ayat 26. Innama al-ilmu indallah, Nabi sebut dalam surah tu ayat 26. Qul apa? Qul innamal ilmu, ayat surah 67 ayat 26. Tidak lain pengetahuan tentangnya, kesemua ilmu tentangnya. Al-ilm ada alif lam istighraq, maksudnya menunjukkan seluruh ilmu tentang dia di sisi Allah. Nabi yang ada kunci syurga pun tak tahu. Nabi ni memang ada kunci syurga. Nabi adalah pemegang kunci syurga. Siapa nak masuk syurga? Nabi yang buka syurga. Jadi kalau tak ikut Nabi, tak boleh masuk syurga. Nabi yang buka kunci tu nanti. Okey? Jadi Nabi kata apa? Innamal ilmu indallah. Ilmu tentang bila berlaku di sisi Allah. Jangan kita predik, ini belakang, tengok tanda-tanda ni 15 hari bulan nanti ada kiamat. Ada tak predik macam tu? Orang pun percaya, berlalu, tak ada pun. Jadi ini berlebihan dalam hal tu. Kadang-kadang bukan orang biasa, tapi orang yang mengajar manusia juga. Kadang benda-benda macam ni kita kena jaga. Sebab tu kita sendiri kena ada mandiri. Ilmu kita kena ada, supaya kita boleh furqan, ada ukuran, kita boleh ukur. Dan kita tak menyalahkan lah. Kita cuma beritahu, ini salah, ini betul. Tapi bukan kita hukum orang itu, tidak. Itu kerja kita. Baik. Jadi apa tugas kita? Nabi tu apa? Innama ana nazirum mubin. Kerja kita menyampaikan apa yang benar. Hanya dari siapa? Datang dari Allah dan Rasul. Itulah kerja kita. Jangan berlebihan. Lebih daripada tu tak boleh. Okey? Itu tauhid. Seterusnya ni amal. Okey, kita tengok
Apa maksud di sini? Sebab itu dalam ayat ni wama khalaqtu. Oh, kita dah surah apa tadi? Okey, surah 59 tu sampai habis itulah cerita tentang perkara-perkara. Kalau kita nak urai pula panjang pula ni. Jadi Allah tadi alimul ghaibi. Itu tentang ghaib, ilmu ghaib. Cerita tentang tu dululah. Wasyahadah dan seterusnya. Okey. Balik pada surah 51 ayat 56 sampai habis. Sampai habis tu. Itu semua tentang Allah. Tentang ilmu tentang Allah. Sebab itulah antara ilmu yang paling mulia untuk dipelajari, belajar tentang apa? Sifat Allah. Belajar tentang sifat Allah. Yang paling besar sekali. Dalam Quran ni ada 99 tu. Asmaul Husna. Itu terbesar. Paling tinggi kemuliaannya. Baik. Balik pada surah 51 56. Jadi wama khalaqtul jinna. Jadi itu bahagian yang pertama. Wama khalaqtul jinna wal ins, yang ini. Menunjukkan apa? Allah ni dalam perbuatan-perbuatan dia, sifatnya dan zat dia dalam hal ni semua. Yang mana manusia kena ilmui ini semua untuk kenal dia. Kemudian wal insa, kemudian barulah pergi kepada tauhid seterusnya. Illa liya'budun. Barulah Allah ni, ilah dia. Illa liya'budun. Dengan kenal tadi semua, manusia kena tauhidkan Allah. Sebab ini dialah selayaknya untuk diesakan dalam apa? Seluruh ibadahnya. Liya'budun. Faham? Liya'budun ni perbuatan siapa pula kena buat? Kewajipan siapa pula ni? Hamba. Liya'budun. Jadi tidak ada, manusia ni semua diciptakan semuanya, tugas dia, matlamat dia untuk itulah jadi hamba Allah. Dalam amal dia dan mencari manfaat, menolak mudarat. Bukan minta dekat tepi laut ke, dewa laut ke, bukan. Kat pokok ke nak tolak mudarat, bukan. Dekat guru-guru wali-wali ke, bukan juga. Hanya kepada siapa? Allah. Okey. Jadi illa liya'budun ni, liya'budun surah 156 liya'budun. Liya'budu ni kan ada berapa kalimah? Ada apa? Betul dah. Tiga. Pertama li, kedua ya'budu, yang keempat ketiga. Masya-Allah. Baik. Alhamdulillah. Tiga. Li ni maksudnya apa? Li ni maksudnya disebut ghayah. Lam ni ghayah ataupun qasad. Maksudnya apa? Matlamat. Tujuan. Ni. Jadi kita kata kat sini, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali matlamatnya, tujuannya semata-mata, faham? Apa dia? Ya'budun. Apa ni? Isim ke fa'il? Ada ya depan. Isim ke fa'il? Fa'il. Fa'il apa? Mudhari'. Fa'il mudhari'. Maksudnya boleh berhenti tak? Boleh berhenti? Continuously lah buat sepanjang hidup ni, umur dia ni, sejak di sini, antara ni. Jadi apa manusia buat? Ya'budun. Mereka kena abdikan diri. Abdikan diri. Sebab itu kita ni tak boleh apa? Takbur. Sifat takbur tu apa dia? Allah kata al-mutakabbir dalam ayat tadi kita baca kan. Allah mutakabbir. Layak untuk siapa? Allah. Dia servant, hamba, tiba-tiba dia boleh takbur ke? Layak tak? Hamba ni tuan dia, tiba-tiba takbur, boleh tak? Tak patut. Siapa takbur? Sebab tu siapa yang ada kibri walau sebesar zarah, apa dia? Tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga. Waliyadu billah. Kena jaga.
Baik. Jadi ya'budun, mengabdikan diri. Jadi ini disebut dalam tafsir dia apa? Yuwahhidun. Apa maksud abdi ni? Yuwahhidun. Yuwahhidu. Maksudnya yuwahhid, menjadikan satu tujuan. Allah lah tujuan dia. Apa maksud yuwahhid juga? Ada dua pecahan, iaitu wahid tu tahu wahid tu satulah. Jadi perbuatan manusia tu dia mengesakan, disatukan Allah saja. Wahidun maksud dia. Pertama, Allah ni apa dia? Allah amuruhum, iaitu dengan perintah mereka. Allah merintahkan manusia. Jadi dengan mentauhidkan Allah dalam perintah-perintah Allah, ikut semuanya untuk Allah. Dan juga Allah juga anhahum, Allah juga perintah menegah manusia daripada buat yang haram. Yang paling besar sekali apa? Sebab itu kewajipan yang paling tinggi dalam manusia ni, kita ada punya halal haram kan? Apa kewajipan yang paling tinggi? Aujabu. Tak nampak? Dah penuh lah. Nanti tengok. Okey, aujabu al-wajibat tauhidullah. Tauhidullah. Aujabu ni ba. Aujab ni yang paling wajib untuk manusia. Yang paling wajib daripada perkara-perkara yang wajib adalah mentauhidkan Allah. Aujabul wajibat. Sebab itulah kita duk kata makan haram, makan yang haram, babi ke apa kan, tapi tak terang pun tentang syirik. Manusia buat syirik tak sedar. Mana yang wajib untuk kita terangkan? Tentang ni. Lebih besar lagi. Okey. Aujabul wajibat, yang paling wajib daripada perkara wajib adalah mentauhidkan Allah. Ya. Dan yang kedua, a'zamu muharramat apa dia? Yang paling besar daripada perkara-perkara yang haram, yang paling besar adalah mensyirikkan Allah. Dalam banyak-banyak haram ni, haram kan, buat haram, minum ke apa-apa, semua yang haram, bunuh orang, semua tu haram. Yang paling besar perkara haram apa dia? Mensyirikkan Allah. Ya. Yang paling wajib daripada banyak perkara-perkara wajib adalah apa? Tauhidullah. Dan yang paling besar pengharaman daripada perkara-perkara yang haram adalah syirikkan Allah. Jadi ramai manusia apa? Dia rasa jijik dengan arak, tapi dia jumpa rumah dia tak rasa jijik pun. Betul tak? Kan? Dia rasa jijik buat ini, mak minum itu, makan, babi ni jijik. Tapi dia buat syirik, kan? Dia pakai tangkal yang kan, cari itu pergi, dia rasa tak jijik pun. Sedangkan yang paling besar lagi, lebih besar daripada tu apa? Ni. Mana-mana ayat Quran pun semua cerita tentang la tusyrik billah dulu, nombor 1. Cuba tengok contoh dalam surah 10 wasiat Nabi. Surah 6 ayat 100
151. 6151. Boleh baca sampai ayat 153 ayat ni sebenarnya dia panjang sikit. Ada 10 wasiat dalam tu. Jadi kata Ibnu Mas'ud bila baca ayat ni, siapa yang nak tahu apa wasiat yang Nabi tinggalkan, baca ayat ni. Nabi ada tinggal wasiat tak? Apa perkataan terakhir Nabi? Perkataan wasiat ni maknanya benda yang lebih penting daripada nasihat. Wasiat maksudnya apa? Dia lebih besar daripada nasihat. Faham? Maksudnya apa? Bila dia dah tak ada lagi dah, dia mesti tinggalkan wasiat. Itu beza antara wasiat dengan nasihat. Okey. Jadi Nabi tak ada tinggalkan wasiat tentang apa? Antaranya lah, seringkanya kalau tidak tak ada sahabat bersisir tentang apa? Siapakah pemimpin. Kalau Nabi tinggalkan wasiat, mereka terus lantik siapa yang pimpin. Tapi tak Abu Bakar akhirnya baru dilantik jadi pemimpin setelah berlaku perselisihan sikit antara Ansar dan Muhajirin kan. Jadi Nabi tak tinggalkan wasiat. Demikian juga tak sempat Nabi nak tinggalkan. Tetapi rupanya wasiat Nabi kat mana sebenarnya? Dalam Quran yang paling besar, yang jelas. Antaranya ini kata Ibnu Mas'ud. Jadi disebutkan kul ta'alau aslu ma harrama rabbukum alaikum. Kemarilah, mari sini. Dengar ni wasiat aku. Aku bacakan kepada kamu apa yang Rabb kamu haramkan ke atas kamu. Apa haram yang nombor 1? Apa dia? Alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu syirikkan Allah syai'an, sesuatu pun. Faham? Jadi syai'an ni apa? Yang tadi kita belajar ni. Sesuatu pun dari benda yang Allah cipta ni tak ada langsung. Hatta malaikat yang hebat tu pun kan tak ada layaknya. Kan? Malaikat Jibril contohnya, penghulu malaikat ni. Boleh tak kita minta bantuan dia? Boleh? Syirik dah, tak boleh. Doa ya Allah Jibril dengan kekuatan Jibril ni kan. Bukan main-main ni Jibril. Ada 600 sayap. Satu sayap kalau dia kepakkan apa hancur ni. Alam ni. Itu pun tak boleh. Apatah lagi lain-lain ni hamba yang hina ni. Tak ada langsung lah. Tak ada langsung. Kalau kita buat juga apa dia? Kita degil tu. Ada ke arah tu syirik. Tak risau ke kita. Sebab apa? Ukuran amal kita adalah itu. Yang lain tu walaupun birrul walidain, buat baik ke ibu bapa macam mana pun, tapi ada syirik tu, dirisau apa? Batal lah amalan tu, tak nak. Sebab itu yang patut kita jaga. Syaitan dia tak boleh gelincirkan yang lain, dia akan gelincirkan bab yang pertama. Sebab apa? Dengan itu kunci dia, habis semua yang lain. Dia nak masuk key tu je. Habis yang itu, yang lain habislah. Senang kerja dia. Sebab itu kita kena jaga kita punya tauhid kita, dalam amal kita dan sebagainya. I'tiqad hati kita. Ya, ada. Ya. Maksud dia ayat tu kecuali syirik. Syirik tak akan dosa lain boleh hapus tak? Dosa lain boleh hapus. Sama ada tak hapus kat sini, Allah akan ampunkan di sana. Sebab apa? Mungkin ada amalan yang lebih besar daripada itu. Faham? Maka tiba-tiba Allah boleh hapuskan. Boleh? Tapi kalau syirik, tak akan. Tetapi boleh tak Allah hapus sekarang? Kalau dia taubat, hapus. Kecuali dia taubat. Dosa lain contohnya, kita buat apa-apa, kita buat silap dalam solat kita. Bila hapus? Bila kita solat tu hapus dosa kita, gugur. Bila kita wuduk, hapus. Gugur dosa kita dalam wuduk kita. Kita buat baik, kita alihkan apa? Sesuatu kat jalan, hapus dosa-dosa tu semua, hapus. Dosa kita mungkin buat kat orang, kita tak perasan, hapus. Tanpa kita minta istighfar pun.
Apatah lagi dengan istighfar, lagilah dosa hapus. Tapi dengan istighfar boleh tak syirik hapus? Tak boleh. Faham? Kecuali dengan tahu. Ayat syirik ni tak akan diampunkan dalam surah Tamak. Syirik tak akan diampunkan dalam surah 4 ayat 48. Surah 4 ayat 116. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tak akan ampunkan siapa yang buat syirik selama mana kalau dia tak taubat. Takkan. Sebelum mati. Taubat nasuha. Ya. Dia dulu apa? Ada simpan keris keramat ke, puja kan, buat apa-apalah yang berkaitan bercanggah ni, yang syirik ni, dia taubat, dia tahu ini salah, dia taubat, selesai. Okey, ni dalam ayat ni, dua ayat ni sama. Dan haram syurga ke atas orang yang syirik, ada tak? Ayat surah 5 ayat 72. Ni ayat ni cerita haram, Allah haramkan syurga untuk dia. Dosa lain Allah tak haramkan. Orang yang bunuh orang tapi dia ada iman, dia akan masuk syurga tak? Akan. Sebab tu dalam hadis, siapa yang ada sebesar zarah iman akan dikeluarkan dari syurga, akhirnya masuk sungai dan akan elok balik, akan masuk syurga. Tapi kalau yang syirik tak ada. Allahu Akbar. Kena jaga. Okey. Ni haram. Haram syurga ayat ni. Surah 5 ayat 72, orang yang buat syirik haram syurga baginya. Okey. Saat bila manusia sanggup buat syirik? Punca, antara punca. Sebab dalam keadaan tersepit, kan? Ada masalah sesuatu, diperlukan, kan? Itu syaitan akan datang ke dia. Lepas tu kita jaga. Sakit ni jumpa apa? Jumpa bomoh tu ni. Dia buat, tengok, dia buat dengan ayat apa? Ruqyah betul-betul syariah ke ataupun campur aduk tak mana-mana? Tak bimbang ke? Kita patut bimbang. Itu saya tanya tadi tu. Mana lagi patut biar kita ni terus kita gunakan, kita sabar dengan ujian yang Allah beri tu, ataupun kita gadaikan nasihat cepat tadi. Itu kena tengok. Lepas tu kena jaga-jaga. Antaranya nak berubat ni lah. Okey. Jadi ni 3 ayat. Dan dalam ayat yang kata Allah ampunkan semua dosa termasuk syirik, ayat apa? Surah 39 ayat 53. Allah ampunkan semua dosa. Apa ayat dia? Cuba tengok ayat tu. Saya masa singkat ni. Saya maaf. Ya ayyuhallazina asrafu, kan? Surah 39. Ya ibadiyallazi kul Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru az-dzunuba jami'a. Ayat ni adalah, sebab tu kita kena faham. Ada orang dia pernah tanya soalan, maknanya saya dah pernah buat syirik ni, takkan Allah tak ampunkan? Tak. Ayat ni adalah jawapan dia. Allah ampunkan semua dosa. Beza je, dosa syirik tak hapus automatik. Dosa syirik kena hapus dengan apa? Taubat, dan dia tak buat lagi. Dia tahu apa yang dia buat tu salah. Dosa lain kadang-kadang tak perasan salah ni, dia ampunkan secara amalan kita baik tadi, dia hapus. Amal soleh menghapuskan dosa-dosa lain. Faham? Amal soleh kita boleh hapuskan, tapi syirik tak boleh. Bahkan syirik ni lebih halus, kan? Sebab tu saya kata tadi, orang ni dia rasa ini haram, tapi tak sedar dia buat syirik, dia rasa tak apa. Dia rasa ini boleh. Ini kerana apa? Saya perlukan benda ni. Betul tak? Dia cari bekat, pergi kat kubur ke cari bekat ni. Oh, dia rasa ini tak salah. Betul ke tak betul? Dia rasa tu tak salah. Tapi kalau kata ini babi ni makan, haram, tak boleh. Sedangkan yang paling haram daripada yang haram tadi apa? Syirik. Faham? Apa alasan dia buat syirik? Sebab orang syirik ni ada alasan. Apa alasan dia?
Surah 39 ayat 3. Ni alasan mereka. 39 ayat 3. Baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahid dinul khalis والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ala lillahi dinul khalis. Ala ni tanbih. Ingat lagi. Harfu tanbih. Maksudnya tanbih ni ambil perhatian. Ala, ambil perhatian. Jadi kita lalu kat highway, tiba-tiba ada gambar tengkorak 80 km sejam. Itu namanya tanbih. Faham? Kan kita dah bawa laju tadi, ada gambar kawasan kemalangan. Itu nama dia apa? Ala, ingat. Faham? Takutkan, jaga, jangan terlepas. Itu ala tu. Itulah tanbih nama dia. Kat highway banyak tak benda tu? Banyak tak kat highway? Itu nama dia tanbih. So ambil perhatian, jaga-jaga. Kalau dah laju dia tadi ni, bahaya kawasan kemalangan. Dia bagi gambar tu. Sama juga ala ini, jaga-jaga, ingat apa dia? Lillahid dinul khalis. Milik Allah sajalah agama yang murni, tak ada campur aduk, tak ada syirik, tak ada perkongsian apa-apa Allah ni. Sifat Allah mengetahui yang ghaib, tak ada siapa pun tahu melainkan dia. Jelas benda-benda tu semua. Allah Maha mendengar, tak ada siapa yang boleh mendengar benda yang dalam hati ke apa ke, tak ada. Kalau tahu juga mungkin apa? Satu pendustaan. Kalau mungkin betul, itu mungkin betul. Sebab syaitan dia bawa pendustaan, 100 pendustaan, satu je betul. Faham? Dengan yang betul itulah manusia berselisih ni tadi. Itu kerja jin syaitan. Dia memang macam tu. Faham? Jadi kita kena jaga-jagalah. Dan juga jangan kerana apa, mujarab sesuatu itu tanda kebenaran, bukan. Faham? Kita ukur kebenaran dengan apa? Mujarab, benda ni saya ubat mujarab, tapi ubat itu syirik contohnya. Kita ukur itu sebagai kebenaran, bukan. Berapa ramai yang macam tu? Bukan. Kebenaran dia ada sendiri, berdiri dia. Okey? Dan walladzina takhazu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan selainnya sebagai pelindung. Inilah punca dia. Nak cari pelindung lah tujuannya. Nak cari sesuatu yang di luar biasa sikit. Inilah menjurus ke arah itu. Bila manusia suka cari itu, sebab itulah Nasrani ni antaranya, Yahudi ni dia macam tu. Dia boleh cenderung kepada hal tersebut sebab dia rasa macam dapat sesuatu yang lain. Jadi bagi kita orang Islam beriman dengan apa? Semua yang qada dan qadar Allah ni, kita tak ada apa-apa pun. Semuanya bila kita selamat, semua Allah yang selamatkan, bukan yang lain. Tak ada sebab-sebab itu, sebab ini, tak ada. Dan apa yang mereka alasan? Alasan dia ma na'buduhum illa. Sama macam ayat tadi. Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa. Mereka pun buat penafian dan penetapan juga. Ma na'buduhum illa. Sama. Kaedah dia sama je, ditiru. Apa? Kami tak sembah mereka, kecuali kami buat ni sebab apa? Yuqarribuna ilallah, supaya mereka boleh dekatkan kami dengan Allah. Faham? Sama tak? Ini syirik lah namanya. Kenapa awak puja ni? Sebab dia mulia. Saya dapatkan kemuliaan dia supaya dekat dengan Allah. Saya banyak dosa, dia tak ada dosa. Boleh ke? Minum air saya ni, saya mulia, saya mengajar macam ni, mulia. Dapat sikit. Tak tahu pun nanti kita mati, dalam kubur lagi tak tahu siapa lebih mulia. Tak tahu.
Bukan campur tangan kita pun mulia seseorang, bukan. Kecuali bila ada dalil. Nabi kata, Allah kata Nabi mulia, betul tak? Memang Nabi mulia. Semua mulia, tubuh Nabi semua mulia. Sebab apa? Allah sendiri yang mengiktirafnya. Kemuliaan ini bukan atas iktiraf makhluk, tapi mesti Allah yang iktiraf, mesti ada dalil. Siapa iktiraf dia mulia? Allah. Rasul. Bukan sendiri-sendiri main iktiraf, tak, bukan. Boleh faham? Kena jelas benda ni, tauhid. Dan itu alasan nak dekatkan kepada Allah. Nampak macam baik tujuan dia. Apa salahnya nak dekat ke Allah? Kami cari part antara ini. Faham? Jadi ini satu benda yang dari Allah kata, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Tunggulah nanti Allah akan hukum mereka apa yang mereka buat ni, ada-adakan ni. Okey. Innallaha la yahdi man kadzibun kafar. Allah kata mereka ni apa? Mereka ni pendusta, kadzib, dan mereka adalah orang yang takfur, kufur. Jadi syirik ni apa? Menyebabkan amalan baik lain apa? Hapus. Cuba tengok dalam surah 39 ayat ayat 64 65. Ayat 64 hingga ayat 65. Ni apa? Ini alasan orang buat syirik. Ni adalah dalil menunjukkan syirik menghapuskan semua amalan. Tengok ayat ni. Ayat 64. Qul afaghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Ucapkanlah wahai Muhammad, patutkah selain Allah kamu suruh aku mengabdikan, menyembah? Wahai orang-orang yang jahil, tak patut. Dan ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan benar-benar dan seperti tak ada. Okey. Walaqad tengok betul-betul ayat ni walaqad, dan laqad ni harfu apa? Takkid dengan tahqiq, dua. Penegasan dan pembenaran. Qad tu tahqiq, la tu pasti, waqi', pasti dan benar-benar. Sebab tu dia kata sungguh-sungguh benar-benar pasti. Itu maksud dia. Sungguh benar-benar pasti. Okey, ayat tu. Uhiya ilaika, telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad engkau, wa ilal ladzina min qablikum, dan juga para nabi, orang-orang yang sebelumnya, nabi-nabi dulu juga sama je, wasiat yang sama. Allah wahyukan. Apa dia? Ini nombor satu. Semua nabi bawa yang ni. La in asyrakta, pasti jika engkau syirikkan, engkau buat syirik, apa dia? La yahbatanna amaluk, pasti hancur, sia-sia semua amalan engkau. Amaluk tu mudhaf, mufrad mudhaf, ya'ummu lil jami', merujuk apa? Semua amalan. Setiap satu. Amal tu satu kan? Setiap satu hancur. Kita nak ke? Tak nak. Kita tak nak. Sebab tu jaga apa-apa yang boleh menjurus. Ini rasa macam apa orang kata? Ragu-ragu je, mungkin syirik kan? Baiklah, kita buat yang pasti. Kita buat yang jelas pasti.
Itu agama kita. Agama kita berdiri di atas satu apa dia? Tapak yang jelas. Dia bukan boleh sama-sama lepas tu kita jadi amalan. Bukan. Amal kita jelas. Jadi la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Dan pasti engkau sungguh rugi. Khasirin. Sebab apa? Kau buat amalan Islam tapi sama macam orang kafir yang lain. Sama saja nilai. Jadi rugi, memang rugi. Lebih rugi daripada orang-orang yang memang kafir tu. Itu maksud dia, lebih rugi. Sebab itu kita kena jelas. Sebab ni, itu maksud dia kaifa takfuruna billah. Ini cerita tentang syirik. Sebab tu dia cerita tentang amwatan fa ahyak. Faham? Ini bila manusia kata apa? Sebab apa? Contoh macam Nabi Ibrahim. Ataupun nabi-nabi yang lain lah. Kita alasan yang ini sajalah yang apa? Mustahil lagi untuk orang buat. Orang kata mungkin boleh, dia boleh dengar, dia ni ada tahu yang gaib, dia ni ada ni semualah alasan macam-macam kan. Tapi bila kata okey, cuba hidupkan orang, boleh tak? Tak boleh. Hanya satu-satunya hak Allah, mati terus kat situ. Faham? Alasan orang ni dia kata dia pun ada berkat juga, dia pun boleh beri sesuatu. Tak ada. Faham? Dan yang menafikan semua sekali hal, apa dia? Ni. Iaitu sifat Allah menghidupkan dan mematikan. Tak ada siapa pun boleh buat hidupkan dan matikan. Ada tak? Tak ada. Yang lain mungkin orang boleh claim sikit. Kan? Dia mendengar, Allah Maha mendengar. Yang ni pun mendengar juga. Dia tahu cerita. Dia boleh baca saja punya hati. Contoh, betul tak? Orang boleh kongsikan. Itu syirik. Dia kongsikan sifat itu mutlak. Untuk Allah dia kongsikan. Tak boleh. Faham? Tapi yang tak boleh langsung yang ni cuba buktikan. Langsung tak boleh claim apa-apa. Sebab itu di sini hari ni kita masuk tajuk ni besar ni. Bukan nak bincang hal lain ni. Lebih kepada nombor satu je. Syirik inilah tujuan Nabi diutuskan. Semua Nabi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan benar-benar kami utuskan setiap rasul dalam umat itu, apa dia? Abdikanlah diri kepada Allah dan jauhilah taghut, segala benda ni. Segala apa? Taghut ni iaitu al-alam yang Allah cipta, dia jadikan sama macam Allah. Dia letakkan ada sifat-sifat Allah kongsi sikit-sikit. Itu nama dia syirik. Faham Contoh pada zaman jahiliah Arab dulu, masa nak pergi perang. Mereka nak pergi perang, lagi ada satu pokok tu apa? Disebut Zatul Anwat. Tempat mana orang jahiliah dia akan gantung senjata dekat situ. Lepas gantung dah dapat sesuatu lah tu, kuasa ke apa? Dia perang mesti menang punya. Dapat bunuh orang banyak. Jadi orang-orang Badui baru masuk Islam, dia kata jadikanlah Nabi macam pokok ni, macam orang tu. Kami ni satu pokok ke, Nabi pilihlah pokok mana, kami gantung senjata. Boleh kami dapat juga berkat pokok tu. Faham tak? Tak boleh tu. Jadi ada Nabi kata apa? Kamu nak jadi macam siapa? Kaum Musa ke? Musa dulu apa? Macam tu lah. Dia tengok, dia baru lepas azab, apa dia? Kawan Nabi Musa ni, Yahudi ni, dia baru lepas lintas apa? Laut Merah tu. Baru lepas lintas, lepas dia tengok Firaun tenggelam semua, dia tengok ada satu kaum sembah sesuatu. Tu dia minta kat Nabi Musa, buat satu untuk kami. Tengok tak? Dia tak sedar langsung tadi. Allah dah buat ni depan mata dia. Tapi tetap nak apa? Buat perantara dengan Allah juga, nak syirik juga. Faham? Itulah maksud dia. Boleh faham? Jadi yang ini dimasukkan apa ni? Saya ringkaskan. Wa kuntum amwatan maksudnya apa? Kamu dulu mati. Mata ni maksudnya apa? Mata ni maksudnya, asal dia maksud mata ni, mati ni, sesuatu yang tak boleh ada faedah. Faham? Mayat nak mati ada faedah tak? Tak ada faedah apa pun. Jadi kita dulu satu yang tak boleh ada faedah. Apa dia kita? Air mani tu, sperma kan? Kalau tak tumpah macam tu je. Tapi tiba-tiba apa? Dia jadi apa? Surah Al-Hajj ayat 5 tu. Panjang. Ataupun surah Al-Mu'minun ayat 14, 13, 14, 15. Tentang ciptaan manusia. Memula jadi apa? Alaqah, kemudian jadi mudghah. Kan? Mudghah alaqah ni ada makna. Mudghah dengan alaqah ni macam darah segumpal dia, tak ada bentuk apa pun. Kalau cabut buang macam tu je. Macam apa? Segumpal darah, bayangkan. Tapi apa? Selepas 40 hari tu, Allah masukkan roh, hidup, dia berdegup. Faham? Itu maksud fa'ahyakum. Fa'ahyakum. Tiba-tiba benda tu hidup.
Subhanallah. Faham? Ini masuk ayat ni. Okey. Yalah. Rujuk surah Al-Hajj ayat 5, rujuk surah Al-Mu'minun ayat 12, 13, 14. Okey? Surah tulislah. Ni surah 22 ayat 5, surah 23 ayat 12 hingga 14. Cerita tentang ni, embriologi manusia. Dah pukul 12 saya tak sempat. Kita baca yang mana ayat-ayat part yang kita nak tunjuk. Okey. Summa yumitukum. Kemudian dia matikan kamu. Jadi kita sebenarnya hidup dan mati berapa kali? Berapa kali? 2. Kita mati 2 kali. Pertama kita kira mati. Tak ada manfaat apa-apa kita ni. Tapi Allah masukkan sesuatu. Roh. Kita hidup. Kan? Kemudian kita akan jadi kat sesuatu yang tak ada makna lagi. Akan jadi ke tak? Akan jadi bila masuk dalam lahat tu. Tak ada makna apa dah. Kan? Tinggal kat situ. Jadi sebab itu mati ni juga dia lebih kepada sesuatu. Dia ada benda, ada fizikal Yumit tu, fizikal, jasad. Yang mana tiada lagi berguna apa-apa ketika pertama, saat pertama, dan ketika saat yang kedua juga. Dan sebab itu dalam ahli neraka nanti dia akan menyesal dan dia akan akui hal ni Kita tengok dalam surah 40 ke 42, saya tak ingat lah. 40 ayat 11. Surah 40 ayat 11 kat sini pula. Lepas sini rujuk surah 40 ayat 11. Saya bacakan ayat ni Qalu, mereka berkata, orang ahli neraka, Rabbana amattana tsnatain. Wahai Tuhan kami, Engkau telah matikan kami 2 kali. Kan? Kami telah mati 2 kali. Wa ahyaitana tsnatain, dan kami juga Engkau telah hidupkan 2 kali. 2 kali, iaitu ketika di dunia dan nanti kita hidup lagi di mana? Akhirat. Di sini maksudnya. Jadi ini fasa pertama. Ni kat mana? Ni dunia. Dan fasa kedua ni kat mana ni? Akhirat. Dan yang terakhir ni apa? Fasa terakhir ni apa? Hisab dan keputusan. Habis. Syurga ke neraka? Ni fasa terakhir. Turja'un ni maksudnya kembali ke syurga ke balik ke neraka? Mana satu? Boleh faham? Kita nak syurga. InsyaAllah. Semuanya ni ahli-ahli syurga insyaAllah. Mudah-mudahan Allah temukan kita semua di syurga. Allah. Jadi itulah. Jagalah ni. Pertama jaga apa? Tauhid jaga. Ibadah untuk apa ni? Allah ni. Ini pertama tauhid ni ada 4. Sikit lagi. Yang pertama maksud dia amal ni iaitu doa. Jangan doa syirik ni buat tadi tu. Doa letaklah pada Allah. Kedua, niat. Niat kita dalam ibadah kerja kita semua untuk Allah, untuk apa? Semua yang mesti kita kata bernilai ibadah kepada Allah. Pastikan kerja kita semua, kita ni mengajar ke, kita jadi apa, juru audit ke, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Jangan sia-siakan. Dan yang ketiga syirik. Ni boleh syirik dalam doa jaga. Boleh syirik juga dalam niat matlamat. Niat. Boleh juga syirik dalam taat. Kita mentaati makhluk lebih daripada mentaati Allah. Faham? Suami kata, awak pakai tudung tak lawa lah. Buka. Allah perintah pakai. Saya nak taat suami saya. Boleh? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tiada sebarang taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada pencipta. Tak ada. Tak ada kompromi. Yang keempat, mahabbah. Cinta, rasa cinta, kasih. Apa dia? Dia cinta sangat kat isteri dia. Isteri dia kata apa? Saya malas nak pakai tudung. Kalau lagi tegur, isteri dia melajuk. Dia sanggup.
Kerana cinta. Dia lebih cinta Allah ke cinta tu? Ni dia. Ini apa? Syirik juga. Semuanya ada dalil ni. Tapi ni saya boleh ke cakap ni surah 2 ayat 164. Ni surah 26 ayat 77. 28 ayat 77. Yang ini doa ni dalam surah 46 ayat 5. Surah Al-Ahqaf. Taat ni dalam surah 4 ayat 69. 59. Bolehlah cukup dalil ni. 4 ni. 4 dalil ni semua masing-masing pasang dia. Jadi kalau boleh kita macam ni lah. Faham? Hidup dengan Quran. Kita cakap dengan apa? Hidup dengan panduan, dengan ada landasan. Bukan cakap tak ada landasan. Boleh ya? Tapi mestilah kena belajar dulu sikit. Sebab tu penting ni ilmu. Ilmu penting sangat. Ilmu kat mana maksudnya ni? Inilah dia yang Allah turunkan, Quran. Dengan apa? Dengan bahasa dia kita belajar sungguh-sungguh faham. Banyak tak benda kita belajar ni? Sikit je. Ya? Mana? Ni 459. Jadi cukup dah balik ni, buka balik poin-poin yang saya bagi ni untuk rujukan. InsyaAllah. Boleh? Ada soalan tentang apa? Beza kaum dengan jadi Puan Aisyah tanya kenapa untuk Nabi Musa dipanggil kaum Nabi Musa, tapi untuk Nabi Muhammad dipanggil umat Nabi Muhammad, kan? 164. 2164. Ya, wa minan nasi mai yuhib apa? Ayat dia 2164 ada ayat dia. Bukan 164. 165 kot. 165. Ya, 165 216. Wa minan nasi mai. Bukan, wa minan nasi mai apa ni? Peti ayat dia. Yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah. Itu. Sama ada kadang-kadang dia jadikan isteri dia andadan. Dia lebih cinta isteri dia sama macam cinta kepada Allah. Disanggup. Sedangkan perintah Allah dilanggar. Faham? Sedangkan tauhidkan Allah apa tadi? Ikut perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Ini sama dia yuwahhidu. Dengan ikut segala perintah dan tinggalkan larangan. Allah ni amuruhum. Allah yang perintahkan mereka dan Allah yang melarang kita. Ni, okey? Laju. Tengok rekod baik nanti. Ya ke? Allah. Tengok rekod balik Boleh? Tengok rekod boleh slow kan, pause sikit ke? Tengok poin-poin yang ada, insya-Allah. Jadi ni banyak kan, dia memang banyak macam ni. Kita tahu ini dia banyak lagi, kena nak bahagi lagi. Saya cuba ringkaskan bagi dapat poin yang utama lah. Ini sedih. Okey, ayat ni apa? Ni bukti apa? Syirik tak boleh diampunkan. Okey? Dosa syirik tak diampunkan. Orang yang syirik ni diharamkan syurga. Tapi Allah ampunkan semua dosa dengan apa? Antara syirik mesti taubat ayat ni. Alasan syirik apa? Ni cari sesuatu nak dekat dengan Allah, alasan sendiri. Ikut logik dia. Dan syirik ni dosa dia apa? Akan batalkan amalan wa iyazbi. Ini paling bimbang. Faham? Jadi itu kita kena jaga. Baik. Jadi amal soleh diukur dengan apa? Pertama, tauhidkan Allah dulu. Nombor 1. Baik. Saya cukup sekadar tu. Kaum Jadi nak jawab ke ni? Jadi beza secara ringkas kaum ni maksudnya kaum dia bukan menyeluruh. Kaum dia terhad kepada satu kelompok. Iaitu syariat dia, kaum ni satu yang nak ditegakkan. Kaum tu dia sakit. Lalu Nabi Musa datang untuk betulkan kaum tu contohnya. Tegakkan. Betul-betul kataan qama juga, diri kan. Umat ni betul-betul kata apa? Induk. Nabi adalah induk kepada semua. Masuklah nabi-nabi lain nanti. Kan kalau Nabi Isa hidup nanti, Nabi Isa jadi siapa? Umat Muhammad juga, diikut syariat Nabi Muhammad. Umat ni Nabi itulah induk kepada semua nanti.
Satu Nabi Muhammad disebut umat Muhammad. Nabi lain sebut kaum Musa, kaum Isa tak ada. Kaum Musa, sebab apa? Dia hanya kelompok dia. Itu secara ringkas. Boleh ya? Okey. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jamal marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.